Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi peluang untuk kita terus mengikuti kelas bahasa Al-Quran kita. Pada malam ini insya-Allah kita terus menyambung perbincangan kita mengenai tajuk yang kita dah mula minggu lepas iaitu istikhdam nawai al-jumlah. Nah, penggunaan dua jenis ayat. Nah, so malam ni kita nak balik ke belakang sekejap, iaitu ke muka surat 13 dalam nota kita. Cuba kita buka ke surat 13 dalam nota kita sebab tajuk at-tatbiqul amali dalam nota kita, muka surat 13 tu, dia ada kaitan rapat dengan apa yang kita bincangkan minggu lepas. Cuba kita balik sekejap ke situ. Okey. Di situ terdapat surah Al-Fatihah. Kita akan tengok insya-Allah penggunaan dua jenis ayat itu dalam surah Al-Fatihah itu sendiri insya-Allah. Baik, kita cuba tengok dulu sepintas lalu surah Al-Fatihah dengan terjemahannya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maliki Yaumiddin. Tuhan yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah saja, ya Allah, Tuhan yang kami sembah, dan kepada Engkau sajalah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah pada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itu dia surah Al-Fatihah. Kita nak tengok malam ni bagaimana surah ini menggunakan dua jenis ayat yang dah kita bincang minggu lepas, iaitulah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau kita masih ingat, kita bincang tajuk ini, iaitu surah Al-Fatihah ini. Di situ pernah kita tegaskan bahawa dalam surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat, termasuk Bismillah. Ini bagi kita mazhab Imam Syafi'i lah. Bismillah ini adalah salah satu daripada ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Maknanya ini ayat yang pertama. Dengan itu kita ada nombor 1. Kemudian nombor 2, nombor 3 dan sebagainya lah. Dan bagi setengah mazhab, Bismillah tidak dikira dalam surah Al-Fatihah. Dalam arti kata dia bukanlah satu ayat daripada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Tak apalah, itu soal lain. Kita nak tengok dari sudut bahasa. Dan seperti yang kita tegaskan juga pada suatu masa dahulu, semasa kita membincangkan surah ini, pernah kita katakan bahawa dalam surah Al-Fatihah ini yang ada 7 ayat ini,
Nah, cuma ada 4 ayat saja. Apa ni ayat-ayat ni? Nah, maksudnya kalau 7 ayat tu ialah 7 ayat dalam arti kata 7 tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ayat dalam bahasa Arab memberi arti tanda kebesaran Allah. Sebagai contoh, setiap kejadian di muka bumi ini adalah merupakan ayat-ayat Allah. Maknanya tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Termasuklah misalnya tumbuhan, air, angin, batu, kayu dan sebagainya, haiwan dan sebagainya. Itu merupakan ayat-ayat Allah. Sebab ayat Allah ini ada 2 jenis, ya. Dia ada ayat maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca, dan ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat dalam bentuk kejadian. Jadi apabila kita sebut ayat dalam bahasa Arab, ia tidak memberi arti ayat yang kita faham dalam bahasa Melayu, ya. Sebab ayat dalam bahasa Melayu kita ni ataupun dalam bahasa penjajah kita dulu, ya, dia kata sentence. Kalau dalam surah Al-Fatihah ini, dia tak kata ada 7 sentences. Tak. Cuma dia ada 4 sahaja. 4 saja yang kita boleh tengok ayat dengan jelas lah, ya. Walaupun Bismillah itu pun juga adalah merupakan ayat, cuma ayat di sini dia tidak begitu jelas. Jadi kita abaikan dulu Bismillah tu. Kita mula daripada Alhamdulillah. Cuba tengok, ya. Di sini ana cuba warnakan ayat-ayat dalam surah Fatihah ini kepada 4 warna. Ada warna merah seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu merupakan satu ayat dalam bahasa Melayu tu. Ayat yang kita faham dalam bahasa Melayu, ya. Bukan ayat Arab ni. Yang ni satu sentence. Satu sentence. Maknanya satu ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Sebab daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampailah kepada Maliki Yaumiddin ini hanya ada satu subjek dan ada satu predikat saja. Maknanya ada satu ayat saja. Oleh itu, saya warnakan di sini dengan warna merah. Ini ayat pertama. Yang kedua, Iyyaka na'budu. Ini ayat ketiga. Ataupun ataupun yang kita panggil sentence tadi, ya. Yang ketiga. Wa iyyaka nasta'in, dan ini yang keempat. Dengan tu kita tengok warnanya sudah berbeza, ya, daripada tadi merah, kemudian biru, sekarang ini hitam, ya. Warna merah ni satu ayat, warna biru juga satu ayat, dan warna hitam pun adalah bukan satu ayat, ayat yang berlainan, ya. Jadi sekarang ini kita dah ada 3 ayat. Dan ayat terakhir sekali ialah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pun juga merupakan satu ayat. Merupakan satu ayat. Okey. Jadi di sini kita ada 4 ayat lah, ya. 4 ayat semua sekali. Ayat yang berwarna merah tu, itu ayat pertama tu, adalah jumlah ismiyah, ya. Seperti yang kita sedia maklum, ia merupakan jumlah ismiyah. Kenapa? Sebab ianya terdiri daripada
mubtada iaitu subjek, iaitu alhamdu, ini subjek. Dan kita ada predikat iaitu lillah. Jadi sudah ada subjek dan ada predikat. Ya. Nah, jadi terbentuklah di situ satu jumlah ismiyah, iaitu jumlah yang terdiri daripada subjek dan predikat. Manakala perkataan-perkataan seterusnya itu termasuklah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu merupakan sifat kepada lafzul jalalah ini. Nah, dia kata segala pujian bagi Allah, maknanya kepunyaan Allah, milik Allah yang yang apa? Rabbil Alamin. Yang merupakan Tuhan sekalian alam. Yang bersifat dengan Rahman dan Rahim. Rahman ini maknanya yang Maha Pemurah. Maknanya Allah yang Maha Pemurah. Allah yang Maha Mengasihani. Allah yang memiliki hari pembalasan. Jadi di sini dia ada beberapa sifat. Sifat yang pertama ialah Rabbil Alamin. Sifat yang kedua Ar-Rahman. Sifat yang ketiga Ar-Rahim. Sifat yang keempat Maliki Yaumiddin. Ada 4 sifat dalam ayat pertama ini. Okey. Tapi yang membentuk ayat hanyalah alhamdu dengan lillah saja. Alhamdu mubtada, lillah khabar. Dan khabar di sini seperti yang kita sedia maklum juga adalah dalam bentuk syibih jumlah. Syibhul jumlati. Apa makna syibih jumlah? Iaitu separa ayat. Dia bukan ayat, tapi dia separa ayat. Sebab ianya terdiri daripada jar majrur, iaitu lam tu haraf jar. Kemudian lafzul jalalah, lafaz Allah yang merupakan majrur dengan haraf jar ini. Jadi jar majrur merupakan syibih jumlah. Syibih jumlah inilah yang berperanan sebagai khabar atau sebagai predikat dalam ayat ini. Okey. Sekali lagi, alhamdulillah mubtada, lillah khabar. Adanya mubtada, adanya khabar, maka terbentuknya jumlah ismiyah. Itu ayat pertama. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa segala pujian, tak kiralah pujian itu daripada kita manusia kepada Allah ke, pujian kita kepada sesama kita ke, pujian kita kepada ataupun pujian Allah kepada kita ke, ataupun pujian Allah kepada dirinya sendiri, semuanya itu adalah milik Allah. Semuanya dapat kat dia lah. Itu yang dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasanya kita tak perlu bahas panjang kat sini sebab dulu kita pernah bincang dengan panjang lebar semasa kita belajar surah Fatihah dulu. Cuma malam ni oleh kerana dia ada kaitan dengan apa yang kita bincang minggu lepas, dengan itu kita balik semula ke sini untuk kita nak tengok bagaimana penggunaan itu dalam surah Al-Fatihah. Okey. Jadi kalau kita perhati di sini, kita dapati ayat pertama dalam surah Fatihah ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik, kenapa kita tak guna misalnya jumlah fi'liyah? Sebab di sini tidak ada ruang untuk kita tukar kepada jumlah fi'liyah. Di sini yang kita kata kita terpaksa menggunakan jumlah ismiyah. Sebab kita tidak ada pilihan. Okey.
Baik, kalau kita terus ke ayat kedua, contohnya, Iyyaka na'budu. Ini satu ayat lagi. Sebab na'budu ini adalah PL, ya. PL. Mana fa'il dia? Fa'il dia ialah perkataan nahnu yang tersembunyi selepas na'budu. Asal dia, na'budu, nahnu. Nahnu tu kami lah, maknanya kami menyembah. Nah, Iyyaka akan dikau. Maknanya kami menyembah engkau. Cuma oleh kerana Iyyaka ni didahulukan, di situ dia mempunyai makna hanya. Maknanya hanya akan dikau sahaja kami sembah. Maknanya kami tak sembah benda lain. Wa iyyaka nasta'in, dan ini ayat ketiga. Ayat ini pun juga sama dengan ayat kedua tadi, iaitu yang terdiri daripada fi'il nasta'in dan fa'ilnya iaitu nahnu, kami itu, kami yang disembunyikan selepasnya tu, yang wajib disembunyikan tu. Jadi oleh kerana jumlah ini terdiri daripada fi'il nasta'in dan nahnu iaitu fa'ilnya, maka terbentuklah satu lagi ayat. Ayat ni kita panggil jumlah fi'liyah seperti yang berlaku kepada ayat sebelumnya, iaitu Iyyaka na'budu pun juga adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Kerana ia terdiri daripada fi'il iaitu na'budu dan fa'ilnya iaitu nahnu. Nahnu yang kita sembunyikan tu. Okay? Di sini pun sama, nasta'in. Ayat ni terdiri daripada fi'il nasta'inu, kemudian fa'ilnya iaitu nahnu yang juga kita terpaksa sembunyikannya. Jadi kita ada dua jumlah fi'liyah di sini. Baik, Iyyaka ni apa? Iya ni. Iya ini adalah maf'ul kepada na'budu ni lah. Sebab na'budu ni adalah fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Kalau kita masih ingat apa yang kita bincang sebelum ini, bahawa kata kerja ataupun fi'il dalam bahasa Arab ada dua jenis. Ada fi'il muta'addi dipanggil, iaitu fi'il yang memerlukan maf'ul. Ini maf'ul dia ni. Sebab kalau kita menyembah, ada benda yang disembah. Inilah benda yang disembah. Engkau, kita kata engkau. Kami menyembah apa? Kami menyembah engkau. Jadi engkau ni yang disembah. Begitu juga nasta'in, fi'il muta'addi. Jadi dia ada maf'ul dia. Cuma maf'ul di sini kita bawa ke depan. Begitu saja. Sebab kalau mengikut susunan biasa, maf'ul dia datang selepas fi'il dan fa'il sekali. Maknanya selepas na'budu, nahnu, barulah iyyaka selepas tu. Itu susunan biasa. Tapi oleh kerana kita nak tambah makna baru kepada ayat ini, iaitu makna hanya. Hanya itu. Kalau dalam bahasa Arab, dipanggil uslub ini uslub al-qasr. Uslubul qasr. Mana gaya bahasa yang mempunyai makna pengkhususan. Kita khususkan ibadat ini hanya kepada engkau saja, tidak melampaui kepada orang lain. Kalau tak, kalau kita ikut bahasa biasa, mana kalau kita na'budu iyyaka, begitu, kalau kita letak iyyaka ni di tempatnya yang asal, kita hanya memberitahu Allah bahawa kita menyembah dia, tapi kita tidak menafikan yang kita ini pada masa yang sama menyembah juga benda-benda lain. Di situ ada kemungkinan kita menyembah benda lain. Tapi kalau kita dah bawa maf'ul ni ke depan,
dia sudah bertukar gaya bahasa menjadi bahasa uslubul qasri, ya. Di situ dia melahirkan satu makna, iaitu hanya. Jadi kalau iyyaka na'budu ni hanya engkau sahaja kami sembah. Maknanya kami tak sembah lagi dah benda lain, tak sembah manusia, tak sembah dunia, tak sembah hawa nafsu, tak sembah harta dan sebagainya lah. Maknanya di sini ada unsur tauhid. Kalau tadi sebelum ianya dibawa dalam bentuk ini, dalam uslub al-qasri ini, dia masih ada tuh unsur syirik, itu masih ada. Maknanya di samping kita sembah Tuhan, kita sembah benda lain, ada. Begitu juga di sini. Kalau kata iyyaka nasta'in, hanya kita minta pertolongan daripada dia saja. Kita tak minta lagi dah daripada pokok keramat, daripada dewa, daripada benda-benda lain lah, daripada jin, daripada apa semua sekali lah. Itu. Di sini, dalam dua-dua ayat ni ada unsur tauhid nama dia. Unsur tauhid. Kita menafikan yang kita ini lain, kita menafikan yang kita juga minta pertolongan daripada benda lain. Okay. Baik. Ayat ketiga itu ayat yang warna hijau ni. Bermula dari Ihdina sampai kepada Alin ni. Ini satu ayat. Baik, ayat ni ayat apa ni? Jumlah apa ni? Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Kalau jumlah ismiyah, seperti yang kita sedia maklum, ianya terdiri daripada mubtada dan khabar, ataupun subjek dan predikat. Tapi dalam ayat ni kalau kita nak subjek, nak mubtada, tak ada. Ihdina bukan as-sirata, bukan mubtada. Ihdina tu fi'il amar, kata suruh. Daripada hada yahdi ihdi. Tunjukkanlah kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. Ini pun bukan mubtada, ini maf'ul kepada ihdina. Al-mustaqim bukan mubtada, tetapi ia adalah sifat kepada as-sirat. Jalan yang lurus. Yang lurus. Al-mustaqim. Oleh itu kita dapati, bagaimana dengan as-siratul mustaqimah. Sebab sifat dia mesti sama dengan mausuf dia. Seterusnya, siratal ladzina an'amta pun juga bukan mubtada. Walaupun ini kata nama, tapi dia tidak boleh dianggap sebagai mubtada. Bukan subjek dalam arti kata lain. Habis apa? Ini adalah badal. Ada satu lagi istilah dipanggil badal. Badal ni makna dia ganti. Badal kepada as-sirat ini. As-sirat dipanggil mubdal minhu. Ini ganti kepada as-sirat. Dalam arti kata, kita boleh buang yang ni, terus kita pergi kat sini. Ihdina siratal ladzina an'amta alaihi. Tunjukkanlah kepada kami jalan orang-orang yang pernah kamu memberi nikmat kepada mereka. Jalan apa tu? Inilah dia, siratal mustaqim. Sebab tu dia boleh jadikan ini sebagai ganti kepada mubdal minhu, dipanggil mubdal minhu ni. As-siratal mustaqim ni adalah mubdal minhu kepada siratal ladzina an'amta alaihi. Maknanya kita ganti siratal as-siratal mustaqim ini dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi siratal ladzina alaihim ini adalah berperanan sebagai badal. Kalau dulu budak-budak dululah sama kau belajar di pondok. Dia orang hafal tu istilah-istilah hau ni. Contohnya kita
iwadun badal ganti. Itu dia apa? Semua sekali. Dia kata on baris di hadapan. Itu dia hafal tu. Istilah-istilah tu. Nah, jadi badal ni makna dia ganti ya. Jadi kalau badal dia pun dari sudut baris, dari sudut i'rab dia sama dengan sifat di mana dia mengikut ya baris mubdal minhu dia. Kalau sini as-sirata, badal pun mesti bagi di atas juga. Kita tengok sirata. Tu. Ya. Sebab badal ni salah satu daripada tawabi' dia panggil ataupun pengikut, pok turuk. Dia ada 4 pengikut atau pok turuk dalam nahwu Arab ni. Yang pertama na'at ataupun sifat, ya. Yang kedua badal, inilah badal. Yang ketiga ataf. Nanti yang tu kita akan bincang kemudian insya-Allah. Dan yang keempat taukid. Jadi sifat, badal, ataf dan taukid ini adalah merupakan pengikut ataupun pok turuk. Yang mengikut baris-baris yang sebelumnya. Baris sebelumnya. Contohnya kalau sifat, dia ikut baris mausuf dia. Kalau badal, dia ikut baris mubdal minhu dia. Kalau apa lagi tadi? Ataf ya. Kalau ataf, dia mengikut baris maktuf alaih dia. Akhir sekali, apa tadi? Taukid ya, taukid. Taukid pula dia ikut baris muakkad. Begitulah jadi sekarang ni oleh kerana sirat ini dia badal kepada as-sirata, dengan itu dia kena ikutlah baris sirata. Sirata baris datar, dia kena baris datar juga. Andainya as-sirat ni tidak baris di atas tapi baris di bawah, dia kena baris di bawah juga. Sebab dia badal kepada as-sirat sini. Begitulah seterusnya. Okey. Jadi apa yang kita nak cuba tunjukkan di sini ialah ayat ini daripada sini sampai ke sini ia bukanlah jumlah ismiyah sebab di sini tidak ada mubtada khabar, ataupun dalam arti kata lain jumlah ini tidak terdiri daripada mubtada dan khabar, tapi ianya terdiri daripada apa? Daripada fi'il, iaitu ihdi ni, iaitu fi'il amar tu. Kemudian fa'il dia. Mana fa'il dia? Fa'il dia ialah ganti nama yang tersembunyi. Iaitulah anta. Anta. Awak. Tunjukkanlah kepada saya. Baik, siapa yang akan tunjuk tu? Awak lah. Siapa dia? Allah lah kan. Sebab kita sekarang ni kita minta daripada Allah. Jadi Allah lah yang memberi petunjuk itu. Yang akan menunjuk jalan tu Allah. Jadi Allah itulah fa'il kepada ihdi ni. Jadi ayat ini terdiri pada ihdi, fi'il dan anta, iaitu ganti nama kepada Allah tu. Awak tu. Anta itulah sebagai fa'il. Dah ada fi'il dan ada fa'il, terbentuklah satu jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Fatihah ini, ada 4 ayat, cuma satu saja jumlah ismiyah, iaitu ayat pertama ni, iaitu ayat yang berwarna merah. Manakala ayat yang berwarna biru, yang berwarna hitam dan yang berwarna hijau, semuanya adalah jumlah fi'liyah kerana semuanya terdiri daripada fi'il dan fa'il. Kalau ayat biru ni fi'ilnya na'budu,
fa'ilnya nahnu yang tersembunyi situ. Yang terpaksa disembunyikan. Ataupun dalam arti kata lain yang wajib disembunyikan. Maknanya kalau kita menzahirkannya di sini, kalau kita na'budu nahnu, salah. Maknanya kita tidak ikut cara orang Arab dalam menggunakan bahasa. Itu makna dia. Bukan maknanya apa ni orang kata wajib di sini, maknanya kalau tak buat berdosa dan sebagainya, itu hukum fiqh tu. Ini hukum bahasa, hukum bahasa. Maknanya kalau kita tidak ikut yang wajib itu, maknanya kita telah menggunakan bahasa dengan cara yang tidak betul. Itu makna dia. Okey. Jadi ayat yang pertama alhamdulillah, ayat kedua na'budu, ayat yang ketiga nasta'inu, ayat yang keempat ya ihdina. Okey, jadi kita ada 4 ayat. Dan seperti yang kita katakan tadilah kita maksud dengan 4 ayat ini ialah ayat-ayat yang bebas, ataupun dalam istilah lain kita kata jumlah-jumlah yang kubra, jumlah-jumlah besar. Baik, adakah jumlah yang tidak kubra? Ada, kita panggil jumlah sughra. Jumlah sughra ini ialah jumlah yang terdapat dalam jumlah kubra. Sama ada jumlah itu menjadi khabar kepada mubtada, atau menjadi sifat kepada mausuf dia, atau menjadi hal misalnya kepada sahibul hal dia, atau menjadi silah kepada si mausuf. Baik. Di sini ada tak jumlah sughra dalam surah Fatihah ni? Ada. Mana dia? Ini dia ni. An'amta. Kan an'ama ni fi'il. Mana fa'il dia? Fa'il dia ta ni, awak. Sudah ada fi'il, ada fa'il, maka terbentuk satu jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Baik. Kenapa tadi kita tidak kira sebagai salah satu daripada ayat dalam surah Fatihah ini? Sebab dia tidak termasuk dalam jumlah-jumlah bebas atau jumlah-jumlah kubra. Cuma ianya datang di sini dalam bentuk sebagai silah kepada mausul ni. Sebab setiap isim mausul tiada silah dia. Silah dia ni mesti dalam bentuk jumlah lah. Inilah dia, jumlah dia. Jadi jumlah di sini bukan jumlah bebas, tapi dia merupakan jumlah yang berperanan dalam ayat besar ni. Ini ayat besar ni. Ini ayat besar. Jadi jumlah ini adalah jumlah kecil. Yang berperanan dalam jumlah ini. Makna dia apa dia ni? Makna dia siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang, sebab tu kata jalan orang-orang yang kamu telah memberi nikmat kepada mereka. Siapa orang itu? Iaitulah para nabi, betul tak? Al-anbiya, as-siddiqin, orang-orang siddiq macam Abu Bakar dan sebagainya tu. Asy-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid tu. Itu maknanya orang mati dalam memperjuangkan Islam ni. Itu dikira asy-syuhada. Manakala orang keempatnya yang mendapat nikmat Allah ini ialah siapa dia? As-salihin. Orang-orang soleh. Jadi sekali lagi kita sebut
Orang-orang yang mendapat nikmat Allah siapa dia? Al-anbiya, as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Nah, jadi kita berharap semoga kita termasuk dalam yang ketiga tu lah, dalam yang keempat lah, insya-Allah. Nah, bahkan kalau boleh kita nak masuk lagi dalam yang apa ni, yang kedua, yang ketiga tu pun, as-siddiqin tu, macam itu susah lah sikit, orang macam-macam Abu Bakar boleh lah. Okey lah, kita masuk yang situ, kita masuk yang asyuhada. Kalau kita dikurniakan Allah sebagai syahid, sebagai orang yang mati di dalam perjuangan, insya-Allah. Kurang-kurangnya termasuk dalam golongan keempat, iaitu as-salihin, orang soleh, orang soleh. Okey. Baik, itulah dia surah yang merupakan rukun, rukun qauli dalam sembahyang kita. Dan ia juga merupakan ummul kitab, induk kepada Al-Quran itu seluruhnya, ibu kepada Al-Quran. Dipanggil ummul kitab. Ummu ni ibu lah, Al-Kitab tu Quran tu. Okey, jadi kita buka sikit peluang kepada pertanyaan kalau ada lah, sebelum kita terus berbincang lebih daripada itu, insya-Allah. Baik, ada apa-apa soalan ke? Ustaz. Ya. Tanya nak budu dengan nasta'in ni, ke dia ni mewakili ramai, ke? Ya, betul. Dia ni masuk juga apa dia masuk nak budu sini? Semula salah, masuk apa? Ni kedudukan dia apa? Era dia ni nak budu. Ya. Nasta'in. Sama lah. Budin kau. Oh, bagus. Ya, soalan cukup baik. Kenapa kita tak kata nak budin atau nak budun, betul tak? Nasta'in atau nasta'inun, betul tak? Nah, dia mana-mana fi'il mudhari', yang fa'ilnya nahnu, nahnu itu mesti diidmarkan, mesti disembunyikan. Contohnya, tulis sini ya. Tulis sini ni. Contohnya kita kata kita kata nusalli. Sorry. Tak tukar lagi dia punya huruf dia. Okey. Kalau kita kata nusalli, dia fi'il mudhari' yang dimulai dengan nun ini, maknanya fa'il dia tu nahnu lah. Nusalli maknanya kami sembahyang. Nusalli macam tu. Ini makna dia kami sembahyang. Mana fa'il dia? Fa'il dia ialah nahnu. Cuma kita tak boleh nak sebut. Kita mesti sembunyikan dia. Itu sudah menjadi kaedah. Maknanya kalau fa'il itu ana ke, anta ke, nahnu ke, kita langsung tidak boleh menzahirkan. Kita kena sembunyikan. Jadi apabila kita sembunyi, kita tak sebutlah dia. Tak apa, itu satu. Yang kedua, fa'il kepada nusalli ini nahnu inilah. Bukan benda lain, nahnu inilah. Baik. Apa beza dengan mereka sembahyang? Macam mana mereka sembahyang? Kita kata yusalluna.
Okey. Mana fa'il kepada nusalli? Nahnu ni lah. Mana fa'il kepada yusallun? Waw ini. Waw ni waw apa ni? Ini dhamir ni. Dia panggil dhamir jamak. Dia panggil wawul jamaah. Wawul jamaah inilah yang menjadi fa'il kepada yusallun. Dengan tu kalau kita terjemah, kita kata mereka. Waw ni makna dia mereka. Mereka laki-laki lah. Mereka laki-laki. Mereka sembahyang. Mereka sembahyang. Ini pun kami sembahyang. Kami sembahyang. Cuma kami di sini kita tak sebut, kita sembunyikan dia. Macam ni, macam tu. Itu je. Tapi nahnu itulah fa'ilnya. Nahnu yang tersembunyi tu. Nampak? Tapi kalau mereka dia tak boleh sembunyi, bahkan mesti dizahirkan, iaitu waw ni. Waw ni adalah ganti nama kepada orang ketiga ramai. Laki-laki lah, laki-laki. Mereka. Boleh beza tak antara dua ni? Di sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya nah. No. Sini fa'ilnya mana? Fa'ilnya waw. Mereka ni. Okey, baik. Apa kata kalau kita kata nusallun? Macam tu juga. Kalau kita tambah waw ni dengan nun. Kalau kata nusallun. Baik, waw nak jadi apa ni? Waw ni siapa dia? Waw ni. Kami. Tak, kami nahnu. Waw ni mereka. Kita kata kami sembahyang ke mereka sembahyang? Kami, kan? Oleh itu kita tak tahu lah waw ni sebab bukan mereka tapi kami. Kalau kami nahnu lah. Baik, kita tulis. Okey, tulis. Nahnu. Kami inilah fa'ilnya. Jadi jumlah ini terdiri daripada fi'il iaitu nusalli dan fa'il iaitu nahnu. Di sini pun sama. Yusalli ni fi'il, yusalli ni fi'il. Waw ini fa'il. Dah ada fi'il, ada fa'il. Terbentuklah jumlah fi'liyah. Okey, kalau dua orang macam mana? Kalau dua orang. Ini ramai ya. Ramai. Baik, kalau dua orang macam mana? Kalau dua orang kita sebut yusalliyani. Jadi mana fa'il di sini? Fa'il di sini ialah alif ni. Kalau di sini waw kan? Waw dhamir jamak. Sini alif dhamir tasniyah. Apa dhamir tasniyah? Maknanya ganti nama kepada dua orang. Ini ganti nama kepada ramai laki-laki. Jadi ganti nama inilah yang berperanan sebagai fa'il. Maksudnya yang melakukan solat ini mereka lah. Yang melakukan solat ini adalah mereka berdua ni. Yang melakukan solat di sini ialah nahnu. Nampak? Boleh ke tu? Boleh ni. Okey. Jadi kenapa kita tak kata nasta'inun ataupun na'budun? Karena itulah sebab fa'ilnya nahnu. Fa'ilnya ada sini nahnu yang tersembunyi tu. Sini pun sama, nasta'inu nahnu. Begitu. Tapi dia punya ni yanun ni. Yan. Okey. Anak silap apa ni? Silap tanggap tadi tu. Dia sebenarnya nun ini sama dengan dal ni lah. Ain ni
sama dengan ba ni. Asal kata dia apa ni? Asal dia ana. Ana ya'unu. Ana. Kalau kita tulis macam ni ya. Asal fi'il dia ana. Mudhari' dia ya'unu. Tu. Ru'wa dia lah, ru'wa dia. Nah. Baik. Dah jadi nasta'in ini sebab ini sudah diimbuh. Ada imbuhan di situ. Imbuhan 3 huruf. Huruf yang pertama hamzah. Hamzah wasal tu Kemudian sin. Kemudian ta. Nah, dia akan jadi gitu. Jadi setelah diimbuh dengan 3 huruf ni jadi ista'ana. Baik, apa dia mudhari' kepada ista'ana? Ista'inu. Yasta'inu. Ista'ana fi'il madhi, yasta'inu fi'il mudhari'. Kalau kami mula dengan nun, nasta'inu. Macam itulah. Nah. Cuma abada di sini, abadan dia tidak ada sebarang huruf imbuhan. Tidak ada sebarang huruf tambahan. Nah, dia abada begitu dah. Abada ya'budu. Abada ya'budu. Ya fi'il mudhari' dia ya'budu. Ya'budu. Baik, kalau kami kita mula dengan nun. Jadi nak budu. Itulah. Boleh. Sinta ni lah. Ini PL ini panggil PL sudasi, PL 6 huruf. Coba kita bilang berapa huruf. 1 2 3 4 5 dan 6. Dia ada 6 huruf. Jadi dengan itu kita panggil dia PL sudasi. Sedangkan abada ya'budu ni sulasi saja. 1 2 dan 3 saja. Dia 3 huruf. Dia ni panggil sulasi. Ini dipanggil sudasi. Sudasi daripada perkataan sitah itulah ya. Jangan keliru ada ya nun ni. Ini secara kebetulan aja. Ini secara kebetulan saja. Nah, ya nun mewakili ramai. Bukan ya nun mewakili orang, tidak. Tidak. Dan sebenarnya pun dia tidak ada ya nun yang mewakili ramai, tak ada. Cuba bagi contoh ya nun yang mewakili ramai. Tukar dengan isim muslimi. Itu isim, itu cerita lain. Itu muslimin apa tak. Ini PL Yang penting PL ini huruf akhir PL ini adalah nun. Huruf akhir PL ini adalah dal. Gitu je lah. Jadi kita pun kalau kita nak guna misalnya mana-mana PL mudhari' yang mana fa'ilnya nahnu, kita kena mula dengan nun lah. Ni. Na'budu nahnu. Nasta'inu nahnu. Dan semasa tu tak perlu kita tambah waw dan nun. Sebab bukan mereka, bukan kamu, tapi kami. Kalau kami tak perlu ada waw lah. Sebab waw itu dia memberi arti mereka saja. Mereka ataupun kamu. Okey, boleh kita balik semula ke sini? Okey, kalau ada soalan lain ada lagi soalan selain daripada tu? Tidak ada Kalau tidak ada, sekali lagi kita boleh simpulkan bahawa dalam surah Al-Fatihah ni hanya ada 4 jumlah 4 jumlah kubra ataupun 4 jumlah bebas. Bebas ni dalam bahasa dipanggil mustaqillah. Ada 4 jumlah mustaqillah.
Manakala yang ni tidak mustaqillah ni, dia tidak bebas ni. Nah, sebab dia bergantung kepada benda lain. Tapi yang lain semuanya bebas. Kita boleh letak di mana-mana saja. Kita ambil yang ni misalnya letak di mana-mana aja lah. Ya, tidak dalam ayat ni pun, tidak dalam surah ni pun, boleh kita kata, iyyaka na'budu, boleh. Iyyaka nasta'in di tempat lain, boleh. Tapi kalau an'amta alaihim ni, di sini dia bergantung kepada allazina ni. Sebab alaihim ni adalah dhamir kepada allazina lah. Sebab allazina ni ramai kan? Sebab tu dia ada dhamir hum ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Jadi lepas ni insya-Allah namanya kita yang selalu membaca surah ini, jadi kita tahu dengan jelas lah ya, bahawa dalam surah Fatihah ini ada 4 jumlah kubra. Walaupun bismillah ni ada jumlah kubra, tapi dia perlu kepada suatu proses lagi baru kita boleh anggap dia sebagai, boleh kita nampak jumlah tu. Contohnya, kita kata, aqra'u bismillah. Kalau aqra'u bismillah, baru dia jadi ayat lengkap. Macam tu. Barulah misalnya, aqra'u ni fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah dah. Jadi, bismillah ni jar majrur muta'alliq bi aqra'u. Sebab jar majrur, dia mesti ada muta'allaq dia, tempat dia bergantung. Tempat dia bergantung tu biasanya fi'il lah. Ataupun perkataan-perkataan yang ada bau fi'il. Iaitu seperti kata sifat, seperti masdar, itu ada bau fi'il. Jadi, perkataan-perkataan macam tu bolehlah dijadikan tempat yang kata pergantungan jar majrur tu. Kita kata al-jar wal majrur muta'alliqun bi aqra'u. Masa kita i'rab tapi kalau tidak ada aqra'u ni, nak muta'alliq dengan apa? Dengan tu kita kata dia orang kata kalau kita tengok dengan jelas gini tak nampak ayat tu sebab dia boleh takdir macam-macam sini. Kalau misalnya kalau kita nak makan misalnya, kita start Bismillahirrahmanirrahim, kita pun makan dah. Baik. Asal dianya akulu, saya makan dengan nama Allah. Itu bukannya dengan nama Allah tiba-tiba macam tu saja, tidak. Dia ada. Perkataan yang kita orang kata yang kita sembunyikan di situ, kita tak sebut di situ. Kalau kita nak makan jadi akulu. Kalau kita nak sembahyang, usalli bismillah contohnya. Kalau kita nak baca surah ni misalnya, surah Fatihah ni, kita kata aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak kita nak keluar rumah ke, nak keluar bilik ke, nak keluar apa, kita kata akhruju bismillahirrahmanirrahim. Sekalipun kita tak sebut begitu, yang kita sebut hanyalah bismillah saja, kita pun keluar. Itu maknanya dia ada perkataan akhruju sebelum tu. Kita nak makan juga tak perlu sebut akulu bismillah, tak payah, kita baca bismillah saja. Jadi orang dah tahu dah bahawa bismillah ini muta'alliq bi akulu. Dia bergantung kepada apa yang kita nak buat. Okey. Dengan tu saya tidak masuk dalam perbincangan kita ini sebab dia boleh dia mengikut mengikut tempat dia, mengikut konteks dia tu. Kalau nak sembahyang, usalli. Kalau nak makan, akul. Kalau nak belajar, ta'allam, adrus. Kalau nak keluar, akhruj. Nak duduk, ajlis. Nak bangun, aqum. Macam-macam. Kita boleh takdirkan situ. Jadi kita ambil yang jelas ni. Yang ada, mubtada, ada khabar. Di alhamdulillah, alhamdulillah, mubtada, lillah, khabar. Jadi jumlah ismiyah. Sini pula na'budu fi'il, nahnu fa'il. Jadi jumlah fi'liyah.
Ini pun sama. Nasta'inu fi'il, nahnu fa'il. Jumlah fi'liyah. Macam itulah. Ihdi fi'il, anta fa'il. Jumlah fi'liyah. Macam tu. Jumlah sughra ni pun juga sama. Jumlah sughra ni an'ama ni fi'il, ta ni fa'il. Jadi jumlah fi'liyah. Cuma jumlah fi'liyah di sini jumlah sughra, jumlah yang tidak bebas, ya. Nah, iaitu pelengkap kepada allazina ni. Dipanggil silah. Silah kepada isim mausul allazina. Okey, boleh? Okeylah, ya. Kita terus saja ke perbezaan yang berikutnya. Dan ini anda tidak akan bincang yang ni sebab kita dah bincang semasa kita belajar dulu. Yang ni tidak ada kaitan dengan apa yang kita macam malam ni, iaitu penggunaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Baik, kita terus saja pergi kepada latihan deskripsi. Kalau kita nak tengok dalam nota kita ni, sebenarnya daripada nota ni, kalau kita latihan yang pertama dia dalam muka surat 18, ya, muka surat 18. Dia ada at-tadribul awal, kawin kama fil misal. Dia kata cuba bentuk ayat lah. Cuba bentuk, kata dia, seperti yang terdapat dalam contoh ini. Contoh dia bagi alhamdu ditambahnya lam. Lam ni nama dia. Huruf dia nya lam. La tu lah la tu dah. Ni nama dia, ni nama Allah, nama dia. Maknanya disuruh kita sambunglah, maknanya alhamdu, kemudian disambung dengan lam, disambung dengan Allah. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Alhamdulillah. Alhamdu mubtada, lillah khabar. Asal dia lagi ni. Kalau kita sebiji macam ni. Alhamdu sebiji, lam ini sebiji, lam ni. Inilah lam ni. Inilah lam ni. Jadi Allah sebiji, Allah ni sebiji, macam tu. Jadi kalau kita tulis dia jadi macam ni. Alhamdulillah. Segala pujian itu adalah milik Allah. Lam tu makna dia milik, makna dia kepunyaan. Okey, baik. Cuba dengan cepat ni kita buat. Alkitab ditambah dengan lam, ditambah dengan Umar. Maknanya buku itu milik Umar. Macam mana jadinya? Kalau kita nak tulis. Coba. Yang ni kita nak tulis. Nak macam tadi, macam contoh tadi. Macam mana? Jadi kita buang apa ni, tambah dengan lam satu, lam. Lam ni kita sambunglah dengan Umar sebab lam ni dia huruf bersambung, kita sambunglah dengan Umar ni. Dia jadi macam tu. Jadi Alkitabu li Umar. Buku tu adalah milik Umar atau buku tu adalah kepunyaan Umar. Begitulah. Okey, yang ni pula. As-sayyarah zaid al-lam zaid ni tambah. Kita kata kereta tambah lam tambah pemilik dan tambah Abdullah. Jadi macam mana? Coba. As-sayyaratu Abdullah. Semula. Abdullah. Li Abdillah, tak boleh lil, tak boleh. Li saja. Li, jangan tambah les lagi. Sebab Abdullah ni tak ada alif lam, ya. Jadi kita kata kalau kita nak cuba tulis macam ni jadi. Sorry. As-sayyarah ni kita nak kata as-sayyarah ni adalah milik Abdullah. Baik. Lam ni kita tulis lam lah.
lam sebiji tu, macam tu. Tu. Sama dengan lam dengan Abdullah. Dia jadi macam tu. As-sayyaratu li'abdillah. As-sayyaratu li'abdillah. Jadi dia kata kereta ini adalah kepunyaan Abdullah. Senang aja. Ini sama dengan alhamdulillah tadi. Segala pujian itu adalah milik Allah. Cuma sini Abdullah lah, bukan Allah lah. Jadi kereta ini adalah milik Abdullah. Jadi struktur sama dengan tadi. Sunan. Alhamdu ni mubtada, lillah khabar. Al-kitabu mubtada, li Umar khabar. As-sayyaratu mubtada, li Abdillah khabar. Dia jadi ayat. Mudah je. Sebab tu kita kata daripada dulu lagi pun tidak ada dalam dunia ni ayat yang lebih mudah daripada ayat bahasa Arab. Tak ada. Kalau bahasa-bahasa nak kena ada verb to be lah, nak macam-macam lah. Adalah, tak adalah lah, kemudian ada penjodoh bilangan. Macam-macam. Bahasa Arab ni senang aja. Terlalu simple. Ada mubtada, ada khabar, jadi selalu. Okey. Baik, yang seterusnya al-bait lam ammi. Kita kata rumah itu milik bapa saudara saya, pak cik saya. Kata rumah ni adalah kepunyaan pak cik saya. Macam mana tu? Cuba. Al-baitu li'ammi. Ya, betul lah. Al-baitu li'ammi. Al-baitu ni, kemudian yang ni kita tahu lam saja. Sambunglah lam tu dengan ammi dia jadi al-baitu li'ammi. Rumah tu adalah kepunyaan pak cik saya. Okey, sama juga al-qalamu lam, kemudian al-muallim. Macam mana jadinya? Al-qalamu lil muallim. Betul lah. Sini bunyi lil lah. Sebab apa? Sebab yang ni ada alif lam. Jadi kita buang ni semua, tambah lam aja, lam sebiji. Dia jadi macam lil muallim. Li, kemudian lam kedua tu matilah alif lam sifat tu. Lil muallim. Al-qalamu lil muallim. Maknanya pen itu adalah milik guru. Okey, baik. Yang ni pula. Cuba. Macam mana? Kita kata pakaian. Pakaian itu adalah kepunyaan saudara perempuan saya. Adik ke kakak tak kira lah. Itu saudara perempuan. Ni pakaian adik saya ni. Misalnya contohnya. Macam mana jadinya? Al-malabis li-ukhti. Li-ukhti ya. Jadi kita sambunglah lam tu dengan ukhti, dia jadi macam tu. Cuma dia jadi lam alif lah. Sebab lamnya boleh sambung dengan alif, dia jadi lam alif kan. Tak apalah. Yang pentingnya. Jadi li-ukhti. Al-malabisu li-ukhti. Pakaian-pakaian ini adalah milik saudara perempuan saya. Okey. Kita pergi kepada latihan 2. Latihan 2 ni liman zaid alhamd zaid alamat al-istifham. Tanda tanya. Kemudian jawapannya Allah, dia bagi Allah. Apa makna limanil hamd? Liman ni, li ni milik. Man ni siapa? Hamdu itu pujian tak. Jadi kata
milik siapakah pujian itu? Jadi kita jawab milik Allah. Kalau milik Allah, kita bulam aja lah. Ni lam ni. Kita kata lillah. Lillah. Jadi macam tu. Sama juga di sini. Okey, kita terus apa ni, buanglah apa ni, tanda zaid ini kita buang terus. Nah, okey, dia kata limanil mulk. Kalau jawapannya Allah, macam mana? Maknanya milik Allah, macam mana? Lillah juga. Lillah, ya, sebab tadi lah. Lillah, lil wahidil qahhar, contohnya. Lillah, gitu je. Oh, kita kata bila ditambah lam dia jadi lebih pendek, ya. Ini satu perkataan. Ini dua perkataan ni. Milik satu dan Allah satu. Ini Allah saja kan. Dia akan jadi lebih ringkas. Okey, tak apa. Sama juga yang ni. Limanis sayyarah. Dia kata kepunyaan siapakah kereta ini? Ataupun kereta siapakah ini? Begitu. Jawab dia Sa'id. Macam mana jadinya? Sa'id. Ya, betul. Sa'id aja, tambah lam aja. Tambah lam. Jadilah jawapan dia. Kita kata Sa'id, kita tambah lam. Lam je. Jadilah li Sa'id. Orang kata limanis sayyarah li Sa'id. Cukup. Limanis sayyarah. Kepunyaan siapakah kereta ini? Li Sa'id. Kepunyaan Sa'id. Gitu ya. Itulah seterusnya ya. Baik, hak ni. Hak ni mungkin tidaklah mengirukan sangat, cuma ada sedikit perbezaan daripada yang tadi lah. Okey, dia kata liman hazal kitab. Kepunyaan siapakah buku ini? Li. Iya, jangan pula li ana ya. Li. Dia ialah li ya. Lam kemudian ana tu bertukar kepada ya. Jangan pula li ana tak jadi. Kena kata li. Liman hazal kitab? Milik siapakah buku ini? Kita kata milik saya ataupun saya. Begitu. Baik. Jawab kitabi. Macam mana? Kalau contoh kita jawab kitabi. Kitabi. Boleh juga apa ni, kita nak ikut soalan ni lah. Kalau macam kitabi tu, dia soalan bunyi macam ni. Soalan dia bunyi kitab. Jadi kenapa kita li? Sebab kita nak ikut soalan ni. Liman. Sebab jawapan sebenarnya kita ambil daripada soalan. Liman, tukarlah man ini kepada jawapan. Jadi, man misalnya, tukar kepada apa dia? Kepada saya. Apa dia saya? Iya. Cukup. Yang ni tak adalah. Sebab apa? Sebab ada dalam pertanyaan ni. Okey, nombor 4. Liman hadhil malabis nahnu. Macam mana? Macam mana? Liman hadhil malabis? Ya? Lana. Buhlam, kemudian nahnu tu dibertukar kepada na. Lam, kemudian na. Lana. Baik, seterusnya liman hazat ta'am. Jawab dia anta. Laka. Awak. Nika lah. Sama juga. Jadi kita tambah lam, kemudian anta tu ditukar kepada ka. Jangan pula li anta tak jadi. Kena kata laka. Laka. Lana laka. Lana laka. Okey.
Liman hazal Portugal. Sama dengan ni lah, cuma baris je. Berbeza Laki. Laki. Laki, betul. Laki. Laki ya. Ya. Okey, jadi kita ambil yang ni cuma kita tukar baris je lah. Ya. Dari sini jawab dia laki, barisnya macam tu. Laki. Liman hadza syaraba. Nah, kepunyaan siapakah minuman ini? Minuman ini. Lakum. Lakum. Lakum, betul lah, lakum. Jangan pula li antum, tak jadi. Kena kata lam, kemudian kum. Oh, lam. Lakum. Lakum dinukum waliyadi. Lakum bagi kamu, wali dan bagi saya, dini agama saya. Okey. Baik, yang ni pun sama. Liman liman hadhil majallah. Milik siapakah majalah ini? Litalib. 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 Dia punya tasdid sebab apa? Sebab dia ada alif lam. Litalib. Macam tu. Litalib. Kalau tak ada tasdid, maknanya tak ada lam ni. Tak ada lam ni, kita baca litalib. Ini litalib. Tasdid kan? Litalib. Maknanya tidak ada alif lam. Tapi kalau ada alif lam, dia bunyi litalib. Itu litalib. Okey. Liman hazal bustan. Bustan ni kebun. Kepunyaan siapakah kebun ini? Lahu. Lahu. Ya, lahu. Lam kemudian lahu. Lahu. Baik. Liman hazal maktaba. Dia macam mana? Walidi ni bapa saya. Kata meja ini kepunyaan bapa saya. Liwalidi, betul. Tak ada kemudian tu walidi tu. Walidi. Macam tu. Liwalidi. Kalau ni pula waladi Waladi ni anak saya. Walidi ayah saya. Waladi anak saya. Lain tu. Ni panjang. Ini walad. Ni pendek Sebab itulah ni panjang pendek dalam bahasa Arab ini tak boleh dia orang kata dipandang ringan Orang tu dia panjang hak pendek, dia pendek hak panjang. Dia betulkan makna. Kalau kita sebut, kalau walidi sebut waladi misalnya dah. Jadi anak pula. Gitu ni kalau pendek ni kita terpanjang misalnya dah. Lain dia. Jadi sini kata liwaladi, kemudian liman hadhil haqibah, ammi sama juga. Ammi ni tambah lam saja. Dia kata li'am li'ammi. Okey, bagus. Itu sajalah Akhir sekali. Latihan 3, dia kata ajib kama fil amsilah. Sila jawab seperti dalam contoh-contoh yang diberi. Ada 3 contoh sini Dia kata man ta'budun. Siapa yang kamu sembah? Kalau awak, jawab pada awak yang saya sembah, misalnya kami sembah. Jadi kita kata iyyaka. Awak yang kami sembah. Engkau yang sembah. Kalau man ta'budun, kalau Allah, macam mana jadi Allah na'bud. Baik, kalau man tazur, siapa yang awak ziarah? Kalau awak, maknanya saya ziarah awak contohnya. Kita kata iyyaka azur. Apa? Sama dengan ni. Cuma ini kami, ini saya gitu je. Okey, baik. Kalau man tuhibbun, siapa yang awak sayang?
Tuhibbun ni sayang. Siapa yang awak, kamu ni ramai. Siapa yang kamu sayang? Kalau awak, misalnya kami sayangkan awak, atau awak saja yang kami sayang. Contohnya, macam mana? Iyyaka uhibbu. Ya, betul. Naam. Iyyaka uhib. Bukan uhib ni. Sebab tuhibbu ni kamu ramai. Jawabnya kami ada. Iyyaka Oh, nuhib. muhibbu. Ya, iyyaka nuhib. Nah, baik. Man ta'budun rabbana. Siapa yang kamu sembah? Tuhan kami. Mana kami sembah Tuhan kami. Macam mana? Rabbana. Rabbana na'bud. Rabbana Na'bud. na'bud. Ya, na'bud. Nah. Baik, man takrahun. Siapa yang kamu benci? Syaitan jadi. As-syaitana Nakrahu. Nak- Nakrah. nakrah kau. Nakrah. Cepat. Nakrah. Nakrah sajalah. Sebab nakrah nahnu asal dia. As-syaitana nakrah. Jadi syaitan yang kami benci. Man tattabi'un. Siapa yang kamu ikut? Ar-Rasul. Rasul. Ar-Rasula nattabi'. Ar-Rasula Nattabi'u. nattabi'u. Betul. Ar-Rasula nattabi'u. Man tahtarimun. Antum. Cepat. Tahtarimun ni kamu hormati. Maknanya Lakum nahtarimu. kenapa lakum? Lakum Kenapa ada nahtarimu. lam? Kenapa ada lam tu? Ada lam ke sini? Tak ada lam ni. Bukan kepunyaan, bukan bagi, bukan. Siapa yang kamu hormati? Siapakah yang kamu hormati? Jawabnya kamulah. Antum. Kamu yang Antum. kami hormati. Antum nahtarimu. Antum nahtarim. Dia macam anta dia jadi iyaka. Iyaka na'bud. Dia tak kata anta na'bud. Iyyakum. Na'am. Iyakum. Iyakum. Ya. Iyakum. Sorry. Ada alis ni. Ada alis selepas. Iyakum nahtarim. Nahtarim saja. Katanya kamu saja yang kami hormati. Man tad'un zumala'ana. Siapa yang kamu jemput? Rakan-rakan kami lah. Gitu. Macam mana? Zumala'ana. Zumala'ana nad'u. Ya, nad'u. Begitu saja. Zumala'ana nad'u. Okey, man tusa'idun al-fuqara. Al-fuqara nusa'ida. Musa'id. Betul. Musa'id. Ya. Bukan nusa'ida, nusa'idu lah sebab yang mudhari'. Nusa'idu sekat tu je, bukan ada waw. Mudah. Nusa'idu paling depan aja. Sebab tu kalau kita wakaf kita tenusa'id, kita mati je lah. Okey, man tusahibun. Siapa yang kamu berkawan? At-tayyibin, orang baik. Macam mana? Hanya orang baik saja yang kami berkawan. Kita tak at-tayyibina nusahib. Taib. Man takhafun. Siapa yang kamu takut? Rabbal alamin. Tuhan sekalian alam yang kami takut. Contohnya.
رب العالمين نخاف. Ya, Rabbal Alamin nakhaf. Rabbal Alamin nakhaf. Begitu saja. Okey, akhir sekali. Allah. Ar-Rabi'. Ini pun kita dah belajar dulu ni, cuma tengok sejauh mana kita masih ingat ke tidak. Cara kita nak buat fi'il amar. Fi'il amar, macam mana cara itu? Kita kena bermula dengan fi'il mudhari'. Betul tak? Kemudian kita langkah dua. Langkah pertama kita buang haraf mudhara'ah. Haraf mudhara'ah ni. Kalau sini ya lah. Langkah yang kedua kita matikan akhir. Betul? Dua langkah tu jadilah. Baik. Hada yahdi. Hada ni fi'il madhi, yahdi fi'il mudhari'. Kita nak tambah nahnu. Maknanya tunjukkanlah kepada kami. Kami ini jadi maf'ul lah. Ihdina. Dia akan jadi ihdina. Apabila kita buang haraf mudhara'ah dan kita matikan akhir, kalau akhir pun dah mati, kita tanam sajalah. Tanam ni maknanya kita buang lah. Dia jadi macam ni lah. Ya ni dah dibuang. Dan oleh kerana buang ya, dia mula dengan huruf mati, betul tak? Tak boleh sebut ke tambah hamzah wasal. Jadi ihdina. Tunjukkanlah kepada kami. Okey. Rahima yarhamu. Rahima fi'il madhi, yarhamu fi'il mudhari'. Kalau kita nak kata rahmatilah kami. Kita buat fi'il ni menjadi fi'il amar dengan kita buang ya, kita mati akhir, dan oleh kerana dia mula dengan huruf mati, kita kena tambah hamzah wasal. Jadi irham, kemudian nahnu jadi na. Irhamna. Irhamna. Kama rauna sighara, contohnya. Okey. Allama yu'allimu. Kita kepada fi'il amar. Kita nak kata ajarlah saya Al-Quran, contohnya. Ajarkanlah saya Al-Quran. Jadi kita kena tukar kepada fi'il amar. Fi'il amar kita kena mula fi'il mudhari'. Fi'il madhi ni tak jadi. Kita jangan mula fi'il madhi, kita mula fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita buang haraf mudhara'ah jadi alimu. Matikan akhir jadi alim. Betul tak? Ana ni yani. Ni. Badan Quran Al-Quran. Jadi kata alimnil Quran. Alimnil Quran. Ajarkan saya Al-Quran. Okey, ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Baik. Kita buang tanda ni. Campur dengan ana, macam mana jadinya? Ighfirli. Ighfirli. Betul. Okey, macam mana? Macam mana jadi? Maknanya lontarkan batu itu, contohnya. Cuba ya, betul. Kita kena mula fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari' ni. Kita buang haraf mudhara'ah. Ya. Terbuang dengan ya. Terbuang dengan apa ni? Dengan ra. Okey, kita buang ya saja. Kemudian kita matikan akhir oleh kerana apa ni dah mati sini, kita tanam saja. Orang dah mati, untuk dimatikan kita tanam dia. Buanglah maknanya. Itu dia. Itu dia. Jadi boleh baca tak? Tak boleh. Kenapa? Sebab dia bermula dengan huruf mati. Habis tambah hamzah wasal lah. Hamzah wasal. Nak mula mana hamzah ni? Kita tengok. Huruf pertama hidup bagi depan ada? Tak. Kita mula bagi bawah. Kata irmi. Jadi irmil hasa. Irmil hasa. Lontarlah batu itu. Lontarlah batu itu. Okey. Kali ini pula
Ta'allama ya ta'allamu, belajar ya. Kita nak kata belajarlah bahasa Arab contohnya. Macam mana? Kita mula dengan fi'il mudhari'. Lepas tu kita buang haraf mudhara'ah. Kita matikan akhir. Dah jadi dah. Perlu tambah hamzah wasal ke? Sebab dia ada masalah tu. Sebab dia dah mula dengan huruf yang berbaris. Jadi ta'allam. Ta'allam. Campurlah dengan Arabiah. Jadi ta'allamil Arabiah. Ta'allam. Sebab lam ni pun mati sebenarnya ni. Apabila berjumpa dua mati, dipanggil iltiqa'us sakinain. Betul tak? Apa yang perlu kita buat? Kita kena bariskan yang pertama. Yang mati pertama ni kena bariskan dengan baris di bawah. Jadi ta'allamil Arabiah. Mana lam? Lam dah hilang. Ta'allamil Arabiah. Belajarlah bahasa Arab. Nah, gitu ayat ni. Yattabi'ur rasul. Mengikut rasul. Ikutlah rasul. Mana? Madhi dia ittaba'a, fi'il mudhari' dia yattabi'u. Kita kena mula dengan yattabi'u lah. Jadi kita buang ya mudhara'ah. Kemudian terus saja sambung apa ni, kita matikan akhir, matikan ain. Sambung aja lah. Baca tak? Baca tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kenapa boleh? Boleh ke tak boleh ni? Tak boleh. Sebab tak ni sebenarnya dia dua ni. Tak yang pertama tu mati. Oleh kerana tak pertama mati, tak kedua berbaris, ingat tu kita idghamkan tak dalam tak tu. Asal dia macam ni. Sorry. Ini ulang dah. Ya. Ada soalan ke tu? Ada. Jadi tak ni tak mati ni. Jadi oleh kerana dia mula dengan mati, jadi kita kena hamzah wasal. Jadilah. Jadi ittabi'. Sebenarnya tak ni sudah ada dalam tak ni ni. Biasanya macam ni, tak ada tasdid sini ni. Kita baru tasdid sebab kita masuk dalam tu kan. Jadi kita dah masuk dalam tak yang kedua ni dia bertasdid dah. Jadi tabi' macam tu. Jadi kalau kita tulis macam ni, jadi ittabi'ir rasul. Ittabi'ir rasul. Sama juga dengan ni. Qala yaqulu macam mana? Kita jangan mula dengan PM madhi, kita mula PM mudhari'. Dengan kita buang haraf mudhara'ah. Kemudian kita matikan akhir. Matikan akhir. Okey. Sorry. Ya. Kita matikan, buang salah satu. Yang kita buang ialah yang sakit. Jangan buang yang sihat ya. Yang sakit ialah waw. Jadi qul. Oleh kerana lam ni mati, kita kena bariskanlah hak mati yang pertama ni. Jadi kena qulil haq. Begitulah seterusnya ya. Kerana kita habis masa. Jadi kita berhenti di situ dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa sabiru.